Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kelas 1 Bumi? Hari ini Cikgu Nurul akan teruskan sisi PDPR untuk subjek Bahasa Melayu. Cikgu akan teruskan dengan unit 5, Tolong Menolong. Hari ini 16 Jun 2021 bersamaan dengan Hari Rabu. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, hari ini Cikgu Nurul akan sambung dengan kemahiran menulis 3.2.1. Okey, baik murid-murid, kamu boleh melihat petikan ini dalam muka surat 29. Okey, murid-murid, mari kita baca ayat yang terdapat dalam petikan. Jiran yang baik. Murid-murid ada jiran? Ya, cikgu pasti semua orang mempunyai jiran. Baiklah, keluarga Aileen dan keluarga Prima berjiran. Mereka selalu bantu-membantu. Sebelum pulang ke kampung, Ibu Aileen akan menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga Prima. Keluarga Prima akan membantu mereka. Baiklah murid-murid, kita telah pun membaca ayat yang terdapat dalam cerita. Tetapi ayat ini, petikan ini, perenggan yang pertama ini tidak lengkap. Hari ini murid-murid perlu membina dan menulis frasa berdasarkan gambar dengan betulnya. Murid-murid tahu tak apakah itu frasa? Frasa ialah terdiri daripada dua perkataan. Frasa dapat membentuk ayat yang lengkap. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pada gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini frasanya ialah serah kunci. Dan frasa serah kunci ini telah pun membentuk ayat di atas ini. Yang Cikgu Nurul dah baca sebentar tadi. Sebelum pulang ke kampung, Ibu Aileen akan menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga Prima. Menyerahkan kunci, serah kunci. Ini frasa serah kunci telah pun membentuk ayat ini. Baiklah murid-murid, cuba kita tengok pada gambar seterusnya, gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, apakah frasa yang boleh kita tulis? Ya, ini frasa ambil surat khabar. Ambil surat khabar. Tengok gambar Prima, kata kerjanya ambil, barangnya, bendanya ialah surat khabar. Jadi frasa yang boleh kita tulis, ambil surat khabar. Baiklah murid-murid, daripada frasa ambil surat khabar ini, murid-murid boleh menulis ayat yang lengkap. Okay. Baik, yang ketiga, frasa angkat pakaian. Angkat pakaian. Melalui frasa angkat pakaian ini, kita boleh membina ayat yang lengkap. Contohnya, Prima dan ibunya mengangkat pakaian di ampaian. Baik, frasa yang boleh kita kenal pasti melalui gambar ini ialah angkat pakaian. Baiklah murid-murid, seterusnya frasa yang keempat berdasarkan gambar ini, berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh Prima dan ibunya, ya, frasa yang terbentuk ialah siram pokok. Siram pokok. Melalui frasa siram pokok ini, kita boleh membentuk ayat yang lengkap. Contohnya, Prima dan ibunya menyiram pokok di halaman rumah Aileen dengan gembiranya. Okey, baik, yang keempat, siram pokok bunga. Siram pokok. Siram pokok. Baik, yang terakhir, frasa yang terakhir berdasarkan gambar ialah tutup suis lampu.
tutup suis lampu. Baik, cuba kamu bina ayat daripada tutup suis lampu ini. Ya, Ibu Prima menutup suis lampu di ruang tamu rumah Aileen. Baiklah murid-murid, hari ini kita belajar tentang frasa. Frasa terdiri daripada dua perkataan. Frasa dapat membentuk ayat yang lengkap. Baiklah murid-murid, mari kita sebut ke 5 frasa ini. Serah kunci. Serah kunci. Ambil surat khabar. Ambil surat khabar. Angkat pakaian. Angkat pakaian. Siram pokok. Siram pokok. Tutup suis lampu. Tutup suis lampu. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami apakah itu frasa. Baiklah, kita akan teruskan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti pada hari ini, murid-murid dikendaki untuk menyiapkan latihan pada buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 32. Murid-murid perlulah padankan frasa keempat-empat frasa ini. Frasa pertama, frasa kedua, frasa ketiga, frasa keempat berdasarkan gambar di sebelah ini. Memandikan kucing. Yang manakah gambar yang sesuai berdasarkan frasa memandikan kucing? Yang kedua, bermain dengan kucing. Bermain dengan kucing. Lihat mana gambar yang sesuai. Yang ketiga, mencuci sangkar. Mencuci sangkar. Manakah gambar yang sesuai? Padankan. Yang keempat, memberikan makanan. Memberikan makanan. Manakah gambar yang sesuai pada frasa yang keempat? Okey, baik. Seterusnya, murid-murid dikendaki untuk bina dan tulis frasa berdasarkan gambar. Dalam muka surat 33, buku aktiviti jilid 1 juga. Baik, kamu tengok gambar yang pertama telah pun ditulis, angkat kerusi, telah pun disesuai padankan, angkat kerusi. Baik, yang kedua, lambai. Ketiga, pembesar. Keempat, bangku. Kelima, gelong. Keenam, kutip. Baik, cuba kamu tengok gambar ni. Ini gambar yang kedua. Lambai apa? Tengok pada gambar. Yang ketiga, pembesar. Ini pembesar. Padankan pembesar apa ni? Yang ketiga, pembesar. Yang keempat, bangku. Cari gambar yang keempat, bangku. Ini bangku. Bangku apa? Okey. Yang seterusnya, gelong. Okey, gambar yang kelima, gelong. Ini kelima, gelong. Gelong apa? Gariskan rasanya yang sesuai. Padankan. Yang terakhir, kutip. Ni yang keenam, kutip. Kutip apa? Tangan, yang pertama tangan, kerusi, panjang, sampan, suara, rotan. Kamu tengok gambar dan padankan frasa berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, itu latihan untuk kemahiran 3.2.1, kemahiran menulis. Menulis, meminda dan menulis frasa. Ada 2 latihan. Baik, seterusnya, okey, aktiviti yang kedua, cikgu nak minta kamu masukkan frasa yang ada di atas ni. Jawapannya saling menolong, menjadi ringan, badan saya,
kita semua berguna menebas lalang pada gambar ini. Yang pada petikan garisan ni. Saya menyapu, gunakan saya untuk menyapu sampah. Ini penyapu yang cakap. Yang kedua, ini ialah penyabit. Mana jawapannya? Gunakan saya pula untuk apa? Apa kegunaan penyabit ni? Tengok di atas ni. Yang ketiga, wah, nampaknya apa? Wah, nampaknya ni. Okey, seterusnya yang keempat, ya, kita ada tugas masing-masing. Kita perlu, ini tong sampah ni. Kita perlu apa? Untuk membersihkan kawasan sekitar ini. Yang terakhir, penyabit sampuk pula. Saya setuju. Kerja yang berat akan apa? Yang berat tu akan, jika kita bergotong royong, yang berat akan jadi apa? Okey. Ini latihan tugasan untuk kemahiran membina dan menulis frasa. Murid-murid perlu siapkan. Kemudian, PM kepada Cikgu Nurul. Baiklah murid-murid, seterusnya Cikgu Nurul sambung lagi dengan topik unit 6, buku segalanya. Buku segalanya. Segalanya tentang buku. Dalam buku ada ilmu. Dalam buku ada ilmu. Baiklah, kita teruskan lagi ya murid. Ya murid-murid ya. Okey, baik. Cuba kamu lihat buku teks muka surat 33. Okey, kemahiran yang sama, kemahiran menulis. Kemahiran menulis. Tetapi standard pembelajarannya, hasil pembelajarannya tidak sama. Okey. Hari ini kita akan kemahiran yang sama, 3.2.1. Kemahiran menulis. Tetapi aktiviti yang tidak sama. Aktiviti yang pertama, aktiviti yang perlu murid-murid lakukan ialah membina dan menulis ayat dengan betulnya. Bina dan menulis ayat dengan betulnya. Okey. Baiklah. Murid-murid, okey, buku merapatkan kita. Buku merapatkan kita. Mari kita baca bersama-sama. Aileen, Rina dan Prima mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatian Rina, Prima dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Baiklah murid-murid. Mari kita tengok pada gambar raja yang pertama. Pada gambar raja yang pertama ini telah pun diberi dengan perkataan, 3 perkataan. Iaitu perkataan yang pertama, membentang, mengangkat, berisi. Baik, mari kita baca bersama-sama. Okey, dua orang remaja, dua orang remaja lelaki membentang tikar. Kata yang pertama, kata kerja yang pertama, membentang. Aktiviti yang pertama, membentang. Baik, yang kedua, dua orang remaja perempuan mengangkat kotak. Mengangkat kotak. Ni, angkat kotak. Ni, dua orang remaja ni. Satu pakai baju pink, warna merah jambu. Satu pakai baju warna biru. Okey. Dua orang remaja perempuan mengangkat kotak. Yang terakhir, kotak itu berisi. Berisi maksudnya dalam kotak ni ada apa? Kotak itu berisi buku. Berisi buku. Membentang, mengangkat,
berisi. Ayatnya, 2 orang remaja lelaki membentang tikar, 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak dan kotak itu berisi buku. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada gambar raja yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Ikut cikgu. Menyusun. Menyusun. Berkumpul. Berkumpul. Meminjam. Meminjam. Baiklah, ada 3 perkataan, betul tak murid-murid? Menyusun, berkumpul, meminjam. Baik, yang pertama, mereka apa? Tempat kosong, buku-buku di atas tikar. Apa perkataan yang sesuai berdasarkan gambar? Siapa yang menyusun? Menyusun apa? Oh, maaf. Menyusun buku. Jadi yang pertama ni kata kerjanya mereka menyusun. Buku-buku tu apa yang mereka buat? Menyusun. Menyusun buku-buku di atas tikar. Okey. Baik, yang kedua, orang ramai. Orang ramai. Okey, tempat kosong di situ. Mereka buat apa? Ya, berkumpul. Orang ramai berkumpul di situ. Yang ketiga, mereka semua ni apa? Buku-buku itu. Mereka meminjam. Meminjam. Pinjamlah, seorang satu ambil buku pinjam. Mereka meminjam buku-buku itu. Bagus. Menyusun, berkumpul, meminjam. Pandai. Baik, seterusnya kita beralih pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni, cuba murid-murid lihat apa yang sedang berlaku. Apakah aktiviti yang semua orang yang ada dalam gambar ni buat? Apa yang dilakukan oleh mereka? Setelah pinjam, mereka semua buat apa ni? Tengok ni ada murid perempuan, ada 2 orang perempuan, 3 orang perempuan yang berada di atas tikar, yang ayah dan anak duduk di kerusi. Mereka sedang buat apa? Membaca. Membaca. Mereka macam mana nak bina ayat? Mereka membaca buku. Mereka membaca buku yang dipinjam. Atau mereka membaca buku dengan khusyuknya. Okey. Baiklah murid-murid, hari ini kita telah pun belajar tentang frasa, membina frasa, aktiviti membina dan menulis frasa. Kita juga dah belajar tentang daripada frasa kita boleh membina dan menulis ayat dengan betul. Hari ini kita belajar tentang kemahiran menulis. Kemahiran menulis. Ayat bermula dengan frasa. Baiklah, murid-murid, seterusnya untuk latihan menulis, cikgu suka untuk mengingatkan murid-murid sebelum menulis latihan, sila tulis tarikh. Hari ini tarikhnya 16 Jun 2021. Untuk latihan seterusnya, buku aktiviti jilid 1, muka surat 37. Muka surat 37 ni frasanya telah dicerai-ceraikan. Kamu perlu susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Yang pertama ni telah pun ditulis, telah pun disusun. Penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Baik, untuk gambar yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mempunyai
susunan frasa yang yang tidak sempurna. Jadi kamu perlu susun semula. Keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Jadi apa yang boleh Cikgu Nurul bantu ialah kamu tengok frasa yang mengandungi nama orang dulu. Yang mengandungi orang. Contohnya dalam gambar yang kedua ni ada nama orang apa? Rina dan kawan-kawannya. Ini nama orang. Dalam ayat yang lengkap ataupun setengah ayat, permulaan subjek kepada ayat itu ada nama orang. Subjeknya terdiri daripada nama orang atau orang. Jadi yang pertama ni Rina dan kawan-kawannya. Lepas tu Rina dan kawan-kawannya buat apa? Dia nama orang, lepas tu predikatnya apa? Aktivitinya apa? Membersihkan kawasan keliling pokok. Yang ini pun sama. Yang ketiga, yang keempat, awak cari nama orang dulu. Ataupun cari mana huruf besar. Yang ada huruf besar tu tulis dulu. Permulaan ayat mesti tulis huruf besar. Okey. Baik. Itu sahaja latihan untuk hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat menyiapkan latihan dan boleh hantar secara personal kepada Cikgu Nurul. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Semoga anak-anak murid dalam keadaan sihat dan ceria. Buat dengan senyuman dan tenang. Dan gembira juga ya murid-murid. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.